Kish, dalam minggu ni, aku fikir benda yang aku tak pernah rasa aku akan rasa benda ni. Iaitu apa? Iaitu merindui international football. Kenapa rindu international football pula ni? Sebab satu game je kan hari tu, tak cukup. Oh. Awak sebut pasal benda tu. Saya pun... Tak lengkap, rasa tak lengkap. Tapi kalau banyak cakap tu, nanti orang kata kita kuat kritik. Apalah, kita balik ke Europe lah. Jadi minggu ni kita tak nak borak pasal Malawi. Balik ke Europe. Kita balik ke Eropah. Jom. Kalau sesiapa yang sedang menonton episod hari ini ataupun mendengar episod hari ini melalui audio podcast, kalau korang rasa, kenapa Kish dengan Faiz ni suara semacam, jadi minta maaf. Sebab kami baru pulih daripada sesama, sakit tekak. Kebetulan tu kena timing lebih kurang sama. Kebetulan kena timing sama. So, berikan kami ruang untuk suara tu nampak pelik-pelik sikit minggu ni. Basi sikit. Tapi suara lain tak apa. Borak masih tetap Suara sama. Suara hati tetap sama. Tetap. Apa ejen perempuan minggu ni, Faiz? Tanpa membuang masa, ejen perempuan saya ada di Istanbul pada malam ini. Jadi di Istanbul malam ini akan ada satu occasion besar. Occasion ini akan menyaksikan Istanbul akan dibanjiri ribuan penyokong-penyokong daripada utara England, daripada Manchester tempatnya. Dan bersama-sama dengan sebuah kelab, antara kelab terbesar di dalam Istanbul itu sendiri. Istanbul ada 3 kelab yang terbesar. Ada Beşiktaş, ada Galatasaray dan juga ada Fenerbahce. Jadi pertemuan di antara Fenerbahce yang akan menjadi tuan rumah kepada Man United pada malam ini akan menjadi bukan sahaja satu tumpuan di antara 2 heritage clubs in European football, tapi juga akan menjadi tumpuan. Mata kita akan ditumpukan kepada 2 individu. Seorang dianggap sebagai absolutely pengurus terbaik Manchester United selepas Sir Alex Ferguson. Manakala seorang lagi sedang meniti hari-hari dia yang getir. Tidak dapat dipastikan berapa lama lagi dia akan berada di sana. Tetapi ini adalah musim ketiga beliau. Saya bercakap mengenai Jose Mourinho dan juga Erik ten Hag. Jadi United, Kish, sudah mencuba banyak profil. Dan ini adalah satu perkara yang perlu sekiranya satu organisasi itu depart from its long-term leader. Mana-mana organisasi, bahkan kita juga boleh argue, mana-mana negara pun, kalau seorang presiden ataupun prime minister terlalu lama memegang tampuk pemerintahan negara tersebut, ketika ada perubahan kuasa, akan terjadi banyak permasalahan-permasalahan yang tidak dilihat ketika pemerintahan itu. Okay? Selalunya orang yang memerintah lama ni, selalunya, tak semua tapi selalunya, orang yang memerintah lama ni, dia memerintah lama kerana dia mampu untuk memerintah lama. Maknanya ada perkara, ada power dia yang menyebabkan dia boleh berada di situ lama. Jadi power itu hanya boleh dimatchkan setakat ini oleh Jose yang kini berada di Fenerbahce. Tetapi daripada sudut Erik ten Hag pula, berulang-ulang kali, terutamanya dalam pre-match press conferences, diulang oleh dia yang dia ada 2 trofi. Dan ini adalah bilangan yang lebih kurang sama dengan apa yang Jose Mourinho menang di Manchester United dalam kurang daripada 3 musim juga. So tempoh Mourinho di United adalah tempoh sekarang ni Ten Hag di United. 2 musim setengah lebih kurang. Okay? Dan Jose ada bagi tahu sebelum match kali ini yang mengatakan bahawa United is not as bad as they look selepas beliau mengkaji Manchester United. Adakah ini satu main games ataupun ini adalah kejujuran daripada Jose? Kerana kejujuran dan Jose Mourinho bukanlah
Perkara yang sinode. Dia boleh jadi dua-dua. Ya. Dia kalau benda tu tiba-tiba jadi benda yang jujur, aku tak terkejut sebab Jose sekarang ni kan Jose yang dah rebrand diri dia dan semakin tua, Semakin media friendly. semakin media friendly. Tapi ada juga sisa-sisa Sisa-sisa. the old Jose The old Mourinho Jose, ya. yang masih kekal dengan dia. So we will never know. We will never know. Dia kalau dia puji Man United sangat, lepas tu malam ni dia blasa MU 4-0 pun jadi satu hal juga nanti kan. Ya. Harus diingat musim lalu juga United datang ke Istanbul dalam perlawanan mentang Galatasaray. Perlawanan yang saya tak nak ingat langsung. Perlawanan yang kita ingat Ande Onana. Itu saja yang kita nak stop dekat sana, Ande Onana. Aku faham kenapa benda tu boleh jadi ejen permah untuk minggu ni. Anda pun tahu relationship aku dengan Jose macam mana kan? Kita tahu. Looking forward to the game tonight. Ejen permah, silakan. Saya tahu relationship anda sebab sebelum anda jadi Walahab, Ya. dulu anda Walase. Wah, Walase. Jose. Ya. Tinggi ranking saya dalam organisasi ni memang tinggi. Saya dengar partner anda bos kita ni. Nick Andrew John. Nick. Ya. Ejen permah aku minggu ni pula Faiz. Bukan daripada sukan bola sepak. Oh, okey, silakan. Tapi daripada sukan yang masih lagi berpaksikan bola juga. Bola apa? Basketball. Okey. Bola keranjang. Ya, baik. Kita melihat kepulangan musim baru NBA minggu ni. Selepas berbulan-bulan lama mereka cuti melalui pre-season. Ada yang pergi main Olimpik hari tu. And now NBA season starts. Dan perlawanan pertama hari tu melibatkan pasukan LA Lakers yang bermain. Dan benda yang aku sangat tertarik daripada perlawanan tersebut adalah bahawa LeBron James dan juga anak dia, Bronny James, kedua-duanya beraksi di atas court bersama, sekaligus menjadikan mereka pasangan bapa dan anak pertama untuk beraksi sekali dalam kancah dalam sejarah NBA. Yang pertama in history. Dan pertama adalah history. Okey. Ini outstanding. Ini outstanding. Dia jadi lagi outstanding atau kenapa Faiz? Dia jadi lagi outstanding sebab benda ni bukan berlaku dikala LeBron James sudah pun hanya tinggal sisa-sisa kebolehan saja. Yang mana dia dah tak boleh main starter, yang mana dia still dia dah jadi seolah-olah pemain-pemain yang masuk main mungkin the last few minutes atau pemain-pemain backup tak. LeBron James is still at his peak. Dan anak dia anak dia kini bermain dengan dia. That's the part yang aku tak boleh digest. Kadang-kadang bila kita fikir kombinasi seperti ini, kita memikirkan kadang-kadang the father would wait. Dia takkan retire. Dia tunggu sampai hujung kerjaya dia walaupun dia dah Hold on. walaupun dia dah struggle nak main tapi tak apa, dia tunggu sampai anak dia dapat draft masuk, main sekali boleh bersara. Tapi tak. This is still peak LeBron. Dan benda tu yang mengingatkan aku kepada athleticism of LeBron. Dan dia macam ni Faiz, naratif yang selalu mengelilingi LeBron ni adalah naratif perbandingan di antara dia, Kobe Bryant, Michael Jordan. GOAT debate lah. Dalam basketball, GOAT debate ni dia takkan henti lah. Messi Ronaldo versus basketball. Dia takkan henti. In fact, orang sambil pulut argue dalam basketball, dia lagi tribal, dia lagi agresif argument tu. Tapi bila aku duk fikir pasal LeBron ni, aku terfikir satu benda je. Tak kisahlah kita prefer siapa sebagai GOAT kita. Dalam bola sepak ke, dalam basketball ke, dalam tenis ke, dalam apa-apa sukan pun. Tak kisahlah siapa GOAT pilihan peribadi kita, tapi kita tidak seharusnya membenarkan tribalism untuk menghentikan kita daripada memberikan apresiasi kepada a true icon of the sport. Dia macam ni I could be a Michael Jordan fan, but that should not stop me from genuinely paying tribute to LeBron James punya greatness. I could be a Leo Messi fan, tapi benda tu tak seharusnya menghentikan aku daripada acknowledging and respecting Ronaldo's greatness. Apa mak? Tribalism tu kadang-kadang sifat tribalism tu memaksa kita untuk mengangkat idola kita dan menjatuhkan rival. Padahal dua-dua ada greatness ni. Hang cuma prefer satu. Tapi preference hang tu tak menafikan greatness orang lagi. Adakah benda ni, aku nak rungkaikan sikit benda ni. Adakah benda ni berkait rapat dengan generasi? Sebab generasi mungkin di atas kita, kalau konsumsi kandungan-kandungan mereka terhadap sukan ataupun apa, aku kurang melihat tribalism ini. Lepas tu datang pula ke kita yang millennials ni, umur kita dah sampai 40 nanti.
aku rasa ada perkara ini, tapi tak sekuat Gen Z mungkin. Tak sekuat generasi di bawah kita mungkin. Adakah ini perkara generasi? Kerana apa? Kerana apa? Aku sangat faham tentang preference. Kalaupun aku suka seorang pemain ni dan contoh seorang atlet ni aku suka dia dan di pandangan aku ceiling ataupun potential dia tu lebih tinggi daripada apa yang dia persembahkan. Kalau aku kritik dia, aku tahu dia, aku suka dia, tapi tak menghalang aku untuk ada opinion yang mungkin sedikit keras yang tidak enak didengar terhadap dia. Tapi selalunya aku akan ditegur oleh Gen Z yang mengatakan bahawa aku benci orang ni. Padahal tak. Adakah ini perkara generasi? Aku tak nak fully salahkan generasi. Sebab aku rasa kita hidup dalam zaman yang mana zaman abang dulu yang mana senang untuk kita nak angkat our times and push down other Sebab tu people's aku times. tanya kan, sebab dia berlaku secara langsung. Aku tak rasa it's a generational thing. I just think it's just corak perbincangan, the pattern of discourse dalam media sosial yang sangat berpaksikan extreme ends. You are either the best or you are the worst. There is no in between. Dia macam tu. There is no grey area. Dia macam seorang pemain, if he struggles today, that means he is a flop. Kalau esok dia do well, he is the best. That sort of pattern discussion yang bagi aku mencipta elemen tribalism yang mana bila hang angkat seorang pemain ni, the other person hang kena merendahkan. Atau kalau hang merendahkan seorang pemain, seorang lagi pemain tu hang kena angkat. Level of tribalism ni yang aku rasa kadang-kadang menghentikan kita from truly appreciating greatness. Tak kisahlah dalam sebab benda ni kadang-kadang aku nampak Faiz dalam discourse music juga. Bila orang debat pasal who is the greatest hip hop, kan baru-baru ni ada beef antara Kendrick lah, apalah Drake lah. Dia macam ni, tak kisahlah kalaupun hang peminat Drake, kalaupun hang punya argument adalah Drake is the greatest and you will have your own logic Opinion and about it. arguments Yeah, for it. Tapi that should not stop you from appreciating, acknowledging and respecting Kendrick punya greatness. Okay. Sama macam band, contoh kalau hang suka Oasis pun, but that don't mean that you don't appreciate Blur punya greatness kan. You still appreciate both parties. You might have a preference. And you might have some criticism. I mean, aku faham benda tu, sebab tu aku tanya adakah ia perkara generasi. Sebab kebanyakan dia yang came to me, they're young. And they rasa, might not understand the nuance. Aku rasa tribalism was always there. But it's just been exacerbated by media social. Tribalism tu sentiasa ada. Tetapi bila dimasukkan ke dalam arena media sosial ni yang sangat berpaksikan extreme ends, it just amplifies the impact of it by 2 or 3 times. I guess. Mungkin kita akan ada perbincangan yang lebih panjang tentang perkara ini nanti. Tapi itu lah, ejen pertama aku is LeBron James. Berapa umur Brownie? 19. Yes, 19. Hang rasa Tak, dia 20 kalau tak silap aku. LeBron is 39 because LeBron had him when he was 19. Hang rasa Cristiano Junior akan sempat bermain dengan CR7? Itu aku tak tahu. Tapi kalau sempat pun, it's going to be towards the tail end of. It's because the age gap dah terlalu. Dengan LeBron lain because he had the kid when he was 19. Early, very early. And that's the crazy part sebab sekarang ni ini bukan LeBron James yang 39 ni, bukan LeBron James yang dah fading away. Ini still peak LeBron James ni. Yang still bullying everybody at times. So memang gila. But of course I'm assuming dalam otak Cristiano confirm benda tu playing in his mind. It's a dream. Come my boy. I'll hold on for you. So itu ejen permang kita. Yep, okay. Untuk minggu ni kita berehat sebentar. Lepas ni kita nak beralih fokus ke UCL. Champions League kembali. Yes. Champions League kembali dan aku nak bacakan sedikit result daripada semalam. Daripada aku dah tak tahu nak cakap jumlah perlawanan sebab aku rasa macam banyak perlawanan. Banyak gila. Atlanta seri 0-0 dengan Celtics, satu peningkatan untuk Celtics setelah kalah 1-5 dengan Dortmund minggu lepas. Brest draw 1-1 dengan Leverkusen dekat home. Atletico Madrid kalah kat home 1-3. Kalahan kedua Kalahan kedua. FC Barcelona menang 4-1. Ini kita akan bincangkan sebentar lagi ke atas Bayern Munich.
Ayase Ueda tampil menjadikan 2 gol. Feyenoord menang kat atas Benfica di Estadio de Luz away. Wow. City menang home 5-0 dengan Sparta Prague. A very routine win. RB Leipzig di mana bos besar dia sekarang ni adalah bekas pengurus Liverpool iaitu Jurgen Klopp. Kalah di tangan Liverpool 0-1. Ini aku tengok highlights dia. Agak menarik perlawanan ni. RB Salzburg pula kalah 0-2 dengan Dynamo Zagreb dan Young Boys kalah 0-1 dengan Inter. Itu semalam. Hari sebelum tu pun banyak game best ni. Milan menang 3-1. Tijani Reinders skor 2. Juventus kalah 0-1. PSG draw 1-1 dengan PSV. Real Madrid ketinggalan 0-2. Bangkit menjadikan 5 gol. Dortmund got a taste of their own medicine. Yeah. Aston Villa, John Duran sekali lagi. Menang Who 2-0. else but John Duran? Aston Villa 3 game di Champions League setakat ini, musim pertama mereka setelah sekian lama masih lagi tanpa bolos. Just Unai Emery things. Okay? Dan yang terakhir sekali, Sturm Graz kalah 0-2 di tangan Sporting CP. Jadi perlawanan mana yang kita nak beri tumpuan di antara semua perlawanan Kita yang pilih ada? 2. Satu favourite game hang, satu favourite game aku. Favourite game hang adalah? Favourite game aku Real Madrid Dortmund. Okey, silakan. Okay. Ini adalah repeat of Champions League final. Dan ekspektasi pada awalnya adalah untuk Real Madrid tetap dominate game ni. Because they have looked good and Dortmund terumbang-ambing dari segi prestasi. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Babak pertama, bukan aku nak kata Dortmund were the far better side. The game was, to me lah at least, it was relatively still even. Cuma Dortmund just took their chances. Okay. Betul-betul took their chances. Through Daniel Malen dan juga Jamie Gittens. Dan terus berjaya mendapatkan kelebihan 2-0. Aku just nak bagi konteks sikit lah. Babak pertama, Real Madrid ada 9 shots. 9 shots. Dengan XG dia 1 je aku rasa. Okay, 1 or 1.14 macam tu lah. Second half, Real Madrid ada 17 shot. 9 on target. 9 out of that 17 was on target. Dan Real Madrid cipta XG of 2.41. Close to 3 even. Yang melihat mereka menjaringkan 5 gol pada babak kedua. Dengan hat-trick daripada Vinicius Junior. Bagi aku, easily one of his best ever performances in a Real Madrid colour. And melihat Dortmund bangkit daripada ketinggalan 2-0 untuk menang 5-2. Aku tak nak sembang sangat pasal the flow of the game or pasal Dortmund's tactical deficiency or all these things. Kerana kalau hang pergi tengok game tu balik, you will understand what happened exactly in the second half. Cuma aku nak tekankan 2 benda. Satu is relentlessness yang ada pada Real Madrid ni. Even bila mereka find themselves in a bit of a pickle. Kalau masuk situation Champions League ni, Real Madrid punya mentality is just because diorang dah menang benda ni banyak kali. And because benda tu dah tersemai dalam muscle memory mereka. Mereka masuk dalam situasi yang sukar pun, tak ada sebarang rasa gusar. Tekanan. Tak ada sebarang rasa tekanan. Hang kena bayang hang main dekat yellow wall ni. Hang main di hadapan yellow wall. Hang main dekat Signal Iduna Park, Westfalen Stadion. Hang dah losing 2-0. A lot of teams dalam situasi tersebut akan crumble. A lot of teams. Oh, semalam bukan kat Bernabeu. Sorry. Bernabeu. But a lot of teams will crumble when you're down 2-0 against Borussia Dortmund kan. Tapi the response yang datang daripada mereka was just absolutely relentless. Hang kena tengok the level of aggression yang ada pada babak kedua tu. Perkataan yang paling tepat aku rasa nak guna untuk describe was single-mindedness. Mereka masuk, when they stepped on the pitch for the second half, there was only one goal, which is to get as many goals as possible. And nothing else. And so, diorang main bola sepak seolah-olah ada kegilaan yang merasuki mereka. Mereka just serang, attack at all costs. And benda tu juga yang mengangkat identiti tersebut dengan paling ketara was Vinicius. Because he never stopped running at the Dortmund defense. Kalau aku main in Dortmund's defense that day, ada peluang yang lepas perlawanan tu aku consider retirement. Because that's just how demoralizing. Sepanjang 45 minit kedua, full 45 minutes, you just had this one man run at you non-stop.
Sampai hang pun dah, apa yang boleh aku buat? What else can I do? Dah memang tak tahu apa. It was outstanding lah. And aku setuju dengan Carlo Ancelotti yang mengatakan bahawa these are the sorts of performance that will win you the Ballon d'Or. Kerana sejujurnya, Vinicius in big games has stepped up all the time. Champions League final, Clasico, all the big games di mana Real Madrid perlukan Vinicius, he is always there. Cuma satu saja yang masih lagi belum dibuktikan dia. Prestasi dia ketika menyarung jersey kebangsaan. Betul. Itu saja. Itu saja. Tapi itulah nak borak pasal tema player yang do well at club but not necessarily too sensitive topic Faiz. So Apa? Jangan sampai saya follow up. So but the point is Vinicius dan juga Real Madrid's single-mindedness dalam game tu yang betul-betul meremangkan bulu rumah aku. Aku nak bagi satu penghargaan kepada nama yang mungkin kurang didengari di media-media utama, media-media massa. Davide Ancelotti. Davide Ancelotti setelah sekian lama menjadi seorang pembantu jurulatih kepada bapa beliau iaitu Carlo Ancelotti. Yeah. Jadi Carlo Ancelotti terkenal dengan taktik ataupun formasi default beliau yang tidak meletak apa-apa restriction, apa-apa box, apa-apa kategori kepada pemain-pemain dia. Dan perkara ini bukan mudah sebab bila hang terlalu ada ego-ego yang besar di dalam dressing room hang kena ada some sort of way to organize them. Betul. To organize them. You cannot just fill 11 players and let them play and expect miracle to happen. Dia bagi dia orang, aku tak percaya benda tu. Dia bagi pemain-pemain self-regulate. Dia bagi pemain-pemain self-regulate. Self-regulate is the word. Ada regulation, but you tell me you decide what the regulation is. And then once you tell me what the regulation is, you have to follow that regulation. Itu kalau Ancelotti punya style dan ia sangat-sangat dibantu diterjemahkan di atas padang melalui anak beliau dan juga pembantu jurulatih iaitu Davide Ancelotti. Itu di Santiago Bernabeu. Aku nak ke Montjuic untuk perlawanan favourite saya. Tadi off air aku dah bagi tahu kan. Ini mungkin perlawanan terbaik 2024 yang aku tonton. Salah satu kerisauan aku tentang format Champions League yang baru adalah terlalu banyak perlawanan akan mengakibatkan kualiti daripada setiap perlawanan tersebut akan berkurangan. Bukan aku nak kata setakat match day 3 ni all the games are amazing. No, I've seen some very sloppy games too by big teams. Tetapi semalam ini FC Barcelona menentang Bayern menepati bahkan mungkin melangkaui setiap jangkaan aku. Ada beberapa poin penting daripada perlawanan yang akhirnya dimenangi oleh Barcelona 4-1. Perlawanan ini sangat penting untuk Barcelona memenangi dengan cara yang meyakinkan. Kerana dalam tahun-tahun kebelakangan ini, mungkin kalau kita ambil 10 tahun kebelakangan, kalau head to head Barcelona dengan Bayern ni, agak teruk. Barcelona, agak teruk di tangan Barcelona. 8-2 kekal dalam ingatan kita. Tetapi semalam Barcelona membuka jaringan seawal minit pertama. 50 ataupun 40 saat selepas perlawanan berlangsung. Rafinha. Jadi Rafinha adalah poin pertama yang akan ku highlight di sini. Rafinha menjaringkan 3 gol semalam. Satu hat-trick yang sangat gemilang dengan beliau juga memulakan perlawanan tersebut sebagai kapten pasukan Barcelona. Tiga musim yang lalu, pada permulaan musim 2022-2023, Barcelona mempunyai dua pilihan di mana pada akhirnya hanya satu saja yang boleh mereka bawa ke Nou Camp. Dua pilihan winger ini, pertamanya adalah Rafinha, pemain Leeds United ketika itu. Yang kedua adalah Anthony, seorang skillful, dazzling winger daripada Ajax Amsterdam. Okey. Dua pemain ini. Gelak dulu. Ya, saya tengah sebut serius ni. Saya tak tahan bila awak tekankan skillful and dazzling ni. Jadi, perlukah saya ulang dua perkataan itu? Okey, baik. Jadi, Deco cuba untuk assess the situation. Dan akhirnya, mereka hanya dapat Rafinha. Jujurnya, kenapa mereka dapat Rafinha pada hari itu? Salah satunya adalah sebab ia ada recommendation daripada Jordi Cruyff. Okey, Jordi Cruyff.
pada masa itu adalah permulaan Laporta punya reign di Barcelona. Jadi walaupun Rafinha sampai ke sana, ia dilihat sebagai the second best. Sebab pada masa itu semua orang lebih sukakan Anthony. And I mean, rightly so. He did well kat Ajax. Come on, be objective about it, Kish. Objective about it. Tapi bahkan pada permulaan musim ni pun tak ramai yang yakin dengan Rafinha. Mereka masih lagi mengatakan bahawa adakah beliau ni standard Barcelona? Adakah beliau ni masih boleh menggalas tugas di Barcelona? Largely due to his disagreement dengan Xavi Hernandez sebelum ni. Tetapi Hansi Flick sudah pun bukan saja rejuvenate Rafinha, tetapi membawa Rafinha yang baru kepada all the Barcelona faithfuls. Benda yang orang kena faham pasal Rafinha is just one thing. Kadang-kadang bila kita scout nak beli pemain kan, you try to understand them as player first. Tapi ada satu lagi tugas yang sangat penting untuk memahami ciri-ciri mereka sebagai seorang manusia. Untuk tengok kalau ciri-ciri mereka sebagai seorang manusia tu align dengan value hang sebagai sebuah pasukan, sebagai sebuah kelab, sebagai sebuah institusi. Rafinha adalah manusia yang bila Leeds United survive relegation dan dia mainkan peranan yang besar dalam membantu Leeds survive relegation. Yeah. Hantar lepas perlawanan dia buat apa? After the final game of the season. Apa tu? Dia, the full length of the padang dari one end to the other end, dia berjalan dengan lutut. Hantar kenapa? Sebab dia bernazar yang kalau Leeds United avoid relegation, he would do that. That's the sort of commitment yang hang akan dapat daripada Rafinha as a player. Yeah. So kalau bukan main-main. This is not a guy who datang yang kiss your badge for fun yang cakap it is my childhood dream to play for tak. Ini adalah pemain yang akan berikan 100%. Tak kisahlah siapa yang dia wakili. Tapi kalau once dia dah wakil kelab tu, once lambang kelab tu dah ada di dada dia, dia akan berikan 100%. And that's the Rafinha yang Hansi Flick puji semalam dan mengatakan bahawa he gives me everything on the pitch. Hansi Flick kata, I have never had a player like Rafinha in my entire career. I have never had a player like Rafinha in my entire career. He gives us so much on the ball, but he also gives us so much off the ball. Dan komitmen itu yang melihat Rafinha sedikit kecewa apabila pada penghujung musim lepas dan awal-awal pre-season musim ini ada orang di Barcelona, penyokong-penyokong Barcelona yang dah mula print jersey dengan nombor dia tapi letak nama Nico Williams. Dan pakai baju tu pergi merata-rata. Dan dia kata bila dia tengok benda tu, it broke his heart. Sebab dia kata, I give everything. I try my best. I will always give 100%. Tetapi impact ataupun nilai aku ni hampa perkecilkan macam tu je. Dengan rumah pemain baru daripada Atletico Bilbao. Itu kan biasa daripada Barcelona. Sebelum dia umum Sergio Roberto keluar, dia dah bagi nombor 20 dekat Dani Olmo dulu. So now, perlawanan semalam ni aku rasa is a timely reminder to the Culés bahawa janganlah anda perkecilkan insan yang bernama Rafinha ni, because when he wears that shirt, he will give you everything. Barcelona menang hampir ke semua perlawanan yang mereka bertandingkan kecuali ada satu perlawanan La Liga di mana itu pun ada persalinan pasukan daripada Hansi Flick untuk merehatkan beberapa tonggak utamanya. Selain daripada itu, malam gemilang ini juga aku nak bagi tribute kepada pemain yang aku rasa satu dunia tengah perkatakan tentang beliau sekarang ini, Lamine Yamal. Lamine Yamal, bila aku tengok perlawanan tu semalam, Kish, aku nak tarik semua metrik, semua stats, semua label-label yang ada pada dia, aku nak tarik. Aku tak mau tengok dia melalui expected goal, aku tak mau tengok dia GA dia, aku tak mau tengok apa. Kerana hanya melihat dia bermain bola saja sudah pun memberikan aku satu kegembiraan, kebahagiaan. It's a gift to see this kind of player playing football. Itu sudah cukup memberikan aku kegembiraan tersendiri melihat seorang yang macam ni akhirnya dibawa ke center stage dan diberi bola, diberi platform dan diberikan permainan dan dia come to entertain us. That's essentially what football is all about.
Aku rasa ini adalah pemain yang sangat confident. The most confident 17-year-old I've ever seen on a football pitch. Dan yang paling penting sekali untuk Barcelona sekarang ni bukan hanya ada seorang pemain dalam pemain 17 tahun dalam kesebelasan utama mereka. Dia ada dua. Ada Pau Cubarsí lagi di sana. Dan the way cara Barcelona dismantle Bayern Munich adalah the most astonishing of them all. Dia nampak kalau kita ingat Kisha, ketika Xavi Hernandez bermain, mereka masih lagi bermain dalam identiti yang sama. Masih lagi pass the ball around, but there's no bite to it. Dia tak ada sedikit sengat di hujung tu, tak ada. Dan Hansi Flick bukan saja menambah sengat tersebut, tetapi juga lebih mahukan pemain-pemain dia bermain secara direct. Jadi pemain-pemain dia ni yang paling ketara peningkatan dia, satu adalah daripada sudut taktik tadi, number dua adalah decision making. Sentiasa decision making yang tepat. Jadi ini adalah welcome to Barcelona 2024-2025. Aku tahu kita memang kritik mereka dan kita akan continue to kritik mereka sebab decision of the field mereka. Jangan lupa mereka masih lagi kelab yang berhutang 3 bilion euro. Dia ada hutang 3 bilion euro dan lagi. mereka masih lagi kelab yang melayan legenda-legenda mereka dengan cukup buruk sebelum ini. Ya, dan ini kedua-dua kemenangan ini juga aku nak sebut di sini ya. Hang ingat tak Gary Neville pernah cerita pasal dia di Valencia dan dia berjumpa dengan Barcelona yang pada masa itu diuruskan oleh Luis Enrique. Dalam ketika itu dia kalah dalam 5-0, something like that. Ketika itu perasaan Gary Neville adalah seperti Luis Enrique ada tengok dia dan I mean not saying something to him but seolah-olah merendahkan Gary Neville di situ. Seolah-olah berkata pada hang kena belajar banyak lagi. Hang kena belajar banyak lagi. Ada 2 instances di mana senior coaches berkata kepada coaches yang muda ni, there's levels to this game. Hari pertama, Nuri Sahin dan Carlo Ancelotti. Nuri Sahin leading 2-0. Tapi Carlo Ancelotti kata, tak apa, aku bagi hang leading. Tapi banyak lagi yang hang kena belajar. Hari kedua, Hansi Flick pula untuk mengajar sikit Vincent Kompany. You have so much potential, but there's levels to this game. Ini adalah 2 perkara yang harus ditelan oleh 2 jurulatih muda ini. Betul. So itu adalah 2 perlawanan yang kita highlight daripada semua saingan UCL. Bukan UCL Elite UCL saja. UCL saja. Tapi untuk minggu ni kedua-dua perlawanan itu, pemenang daripada kedua-dua perlawanan ini akan berjumpa hujung minggu betul, ni. akan berjumpa dalam saingan El Clasico hujung minggu ni, which I'm sure next week kita akan sentuh sikit. For now, kita nak berehat sebentar. Lepas ni, kalau UCL dah settle, lepas ni ACL Elite pula. ACL Elite. Ya. ACL Elite, ACL apa? 2. ACL 3, ACL 8. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Jadi Faiz, hujung minggu ni, bukan setakat El Clasico di La Liga, juga ada Clasico di Liga Super Malaysia. Kerana JDT akan berkunjung ke Stadium MBPJ. Emirates ada untuk Clasico agak. Emirates pun ada agak. Clasico. JDT akan berkunjung ke Stadium MBPJ untuk berdepan dengan Selangor dalam perlawanan yang disifatkan sebagai the biggest league game of the season. Dan kedua-dua pasukan tersebut turun beraksi di pertengahan minggu dalam saingan ACL Elite dan juga ACL 2. Kita mula dengan ACL Elite dulu. Baik. Pada hari Selasa, JDT turun ataupun JDT berkunjung ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Gwangju. Gwangju ni pasukan yang kalau anda tengok sekarang, Liga Korea ni dia pernah masuk fasa playoff. So dia dah separate lah. Dia ada separate. Group. Yang pertama Championship Group, yang kedua Relegation Group. Gwangju ni tak masuk dalam Championship Group pun. Dia masuk dalam kelompok pasukan yang tercorok di bawah, tapi di tengah top group tu. Di tengah top group tu. Dalam arti kata lain dia top of the bottom half. Betul, top of the bottom half. Dan JDT turun bertemu dengan mereka. Dan walaupun mereka top of the bottom half dalam K-League, Gwangju di ACL season ni quite impressive. 100% record
termasuklah selepas perlawanan menentang JDT. Jadi perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini berlangsung dalam keadaan di mana hujan lebat yang bukan aku nak kata menghentikan tapi merencatkan sedikitlah kualiti permainan. Tetapi JDT masih lagi the more ball dominant side. Kalau tengok perlawanan tu Faiz, walaupun the final score was Gwangju 3, JDT 1. Tapi in that entire game, JDT had a larger share of the ball, mencipta lebih banyak peluang dan melancarkan lebih banyak rembatan. 17 ke 18 shots I think. Cuma on that day, a couple of mistakes di bahagian belakang pada babak pertama memberikan 2 jaringan kepada Gwangju dan a late own goal daripada Park memberikan kemenangan yang komprehensif buat Aku tengok perlawanan tu secara penuh. Ya. Entah apa yang paling ketara daripada perlawanan tersebut. Aggressiveness daripada Gwangju. Aku rasa mungkin Gwangju dah tengok 2 perlawanan JDT sebelum ni menentang wakil-wakil daripada China. Dan mereka memberikan satu formula kepada pasukan-pasukan lain yang mungkin mahu lebih waspada dengan JDT. Sebab to be fair to JDT, 2 perlawanan pertama itu adalah sangat baik daripada mereka. Dengan muka-muka baru yang mereka tampilkan ni, sangat baik. Tapi perkara yang paling menarik perhatian aku, apa yang Gwangju buat adalah aggressiveness itu seolah-olah di-plan. Aku dah tengok banyak perlawanan bola sepak sepanjang hidup aku dan aku boleh tahu yang bila yang pemain-pemain ni they are fired up. Atau mungkin ada motivasi yang lebih untuk memenangi. Tapi aku tak pernah tengok, bukan tak pernah tengok, agak jarang untuk aku tengok ke-11 pemain ini they kick JDT players, they do everything dan dalam bahasa kasar dia agak kurang ajar. Memang dalam perlawanan tu memang kurang ajar dengan pemain JDT dan dibantu dengan padang yang sedikit licin. Itu memang menyukarkan beberapa pergerakan JDT. Contoh yang sangat simple adalah mistake yang dilakukan oleh Feroz Bahruddin. Ya, ia memang satu kesilapan, tetapi lihat bagaimana cepatnya pemain serangan pasukan Gwangju itu cuba untuk menutup ruang. Sebab Feroz hanya tak boleh hanya tak ada body angle yang baik untuk melakukan passing semula kepada keeper dia kan. Akhirnya dia terlepas bola tersebut. Dan itu hasil daripada pressing. Dan aku tahu ini adalah orchestrated. Semua ini sangat orchestrated sehingga kan mereka bertindak lebih agresif daripada biasa menentang dengan pasukan JDT. Obviously ada respons yang baik daripada Feroz, which I really appreciated. Pemain seperti Feroz bila ada tekanan di atas bahu, dia sentiasa akan respon dengan cara yang positif. Didn't crack under pressure. And to be fair, Faiz, for the large portions of that second half tu, hang banyak nampak JDT kept trying. Tetapi setiap kali mereka bawa bola ke bahagian final third Gwangju tu akan ada aggression yang luar biasa. Memang gila. Berapa kali Arif Aiman kena body, berapa kali Obregon pun got pushed off the ball. Juan Muniz sampai aku rasa dah mental sikit lah. Memang frustrated. Kalau aku if I were in his shoes, I'll be very frustrated. Malam tu, satu benda yang aku rasa JDT slightly lacked is a bit of physicality. A bit of that nastiness. Sebab komposisi pemain mereka, Arif Aiman is not the most physical. Nacho Insa is not the most physical. Juan Muniz is not the most physical. Diorang, even Oscar Arribas is not the most physical. Tapi diorang ni semua are very like technical magicians. And in possession, mereka boleh buat banyak-banyak benda. Dan Gwangju tak cuba kacau mereka punya kebolehan on the ball. They just split the physical game untuk bagi dia orang rasa frustrated. At one point, kau tengok Nacho Insa dengan Juan Muniz tu, memang kau boleh nampak frustration in their face. Sangat-sangat frustrated. And I thought Gwangju just played it a bit smarter in that sense. Of course, 2 jaringan awal daripada kesilapan itu membantu. Because tanpa ada jaringan itu, there would be a bit more pressure on Gwangju juga untuk serang dan kejar untuk jaringan kan. So bila diorang dah leading 2-0, they had all the freedom untuk just play stick, play a bit more compact untuk absorb pressure. But this was one of those games yang aku dah banyak tengok JDT kat ACL kan. Dan walaupun di sini mereka kalah 3-1, I don't think this was
like a bad performance. I don't think it was a poor performance. Adakah hang rasa Guangzhou sudah pun bagi blueprint kepada the rest of the group yang akan jumpa JDT, terutamanya rakan senegara mereka urusan Hyundai nanti yang akan bertemu dengan JDT di SSI, tentang cara untuk stop JDT? Be more physical. Be more physical. Tapi I think in a different game with slightly different players on the pitch, And different circumstance. Betul. JDT pun boleh jadi agresif, with characters like Hong Tapi Wan, for example. malam tu Israfilov sangat-sangat agresif. Yes. Aku rasa Israfilov dengan Juan Muniz lah. Juan Muniz menunjukkan sangat agresifnya sangat tinggi sehingga kan sikit lagi dia nak kena second yellow. And pandangan peribadi aku, I think the subs were a bit late. Kalau contoh Bergson, someone like Haverty. Bergson was brought on a bit earlier untuk bawa something berbeza. Sebab Bergson ni kan jenis striker that will hound you, will press you, will body you. Dia pemain yang boleh psychologically influence defender lawan. Sebab at times nampak Mr. Obregon sedikit isolated. Betul. Tapi aku nak puji Bidolio kerana dia menempatkan kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemain-pemain dia. Hang tahu kenapa? Kerana dia percaya dengan metod yang dia guna di liga tempatan juga untuk dibawa ke luar, build up, cuba untuk cari gol melalui fast wingers, Arif Aiman semua ni. Diorang tak cuba main konservatif. They still want to dominate. Fair play to Bidolio dan juga pasukan JDT. Itu perlawanan yang berlangsung pada hari Selasa. Pada hari Rabu pula, semalam, ada satu kejutan di Stadium MBPJ. Sebenarnya kejutan is kejutan. Tapi at the same time, kita kena memahami konteks. Ini bukanlah John Book yang 2 tahun lepas. Ini bukan John Book yang 3 tahun lepas. Ini bukan John Book yang pernah menjuarai AFC Champions League. Ini adalah John Book yang pada ketika ini sedang berada dalam keadaan ada risiko untuk tersingkir ke division kedua. Dan John Book itu juga yang meletakkan hampir barisan pemain-pemain yang reserve sikit aku rasa lagi Selangor ni. But doesn't matter because tetap John Book juga. Tetap John Book, dan dari perspektif Selangor, anda hanya boleh bermain dengan pasukan yang ada di depan anda. Pasukan pertama ke pasukan kedua itu lantak dia orang lah. Dan Selangor aku rasa turun dan memberikan aksi probably one of the better performances under Nizam Jamil untuk memenangi perlawanan tersebut 2-1, Faiz. Adakah hang rasa ini dibantu juga ataupun semangat baru ini dibantu juga oleh kedatangan Coach Abdi dan juga Coach Sharom di sana? Kerana saya rasa ini adalah perubahan ni bukan sahaja daripada segi result. Aku rasa permainan Selangor ada sedikit solidity dalam permainan mereka. Hantar aku suka siapa? Aku suka Abu Al-Nadi. As a left-sided centre back. I thought he was tak perfect. Pada peminat-peminat Selangor saya tak katakan the display melawan dengan John Book ni adalah satu permainan yang perfect. Tak. Cuma ada beberapa instances yang melihat kepada adakah ini efek daripada coaching, sebab mereka lagi sukar untuk hilang bola. Whereas sebelum-sebelum ni masalah utama Selangor setiap kali aku tonton mereka adalah mereka terlalu mudah dan terlalu, bahasa kita ni, terlalu lembut. Terlalu mudah untuk hilang bola. Tapi ada sedikit keinginan untuk keep the ball a little bit more, untuk just play. Dan hang tahu tak, masa international break itu apa antara perlawanan paling memorable aku? Perlawanan Jordan lawan Korea Selatan. Dan semalam ada beberapa wakil Jordan yang juga menggegar wakil Korea Selatan ini. Antaranya adalah Ali Olwan. Kita kerap memperkatakan setiap kali international break bila kita tengok Jordan, adakah Ali Olwan boleh be the difference maker at Selangor as much as he is being a difference maker dekat Jordan national team? Ataupun adakah Selangor sepatutnya tak bawa Ali Olwan tapi sebaliknya Yazan Al-Naimat? Adakah Mahmud Al-Mardi? Kita ada banyak persoalan-persoalan yang macam ni. Tapi dalam 2-3 minggu kebelakangan ini, for his club and country, soalan-soalan aku itu terjawab. Sebenarnya Ali Olwan adalah pembelian yang boleh dikira tepat walaupun banyak lagi yang kita tuntut daripada dia. Tapi semalam adalah a glimpse of apa yang dia boleh tawarkan kepada Selangor. Betul. Dan hujung minggu ni, Selangor dan juga JDT akan bertemu di Stadium MBPJ, which is set to be an electric game of football. We will be there. Yeah. We will be there no matter what. We will be there no matter what. Ini adalah perlawanan yang cukup dinanti-nantikan.
Aku tak kisah siapa menang. I just want to see a closer battle. Aku tak nak tengok high quality football. Ya, aku tak nak tengok ulangan final Piala FA hari itu yang sangat one-sided, tak nak. Aku nak tengok pertembungan yang menyaksikan kedua-dua pasukan sengit. Siapa menang, lantak korang lah. But just battle it out. Aku secretly rasa JDT pun wish the same. Yang mahukan Wish for it to be a feisty. Feisty. Ya. Kan? Kita kena Menarik tengok dan untuk lihat. kita tonton Menarik hujung untuk minggu kita ini. tonton. Hujung minggu ni 3 klasiko kita ada minggu ni. Brother, klasiko ketiga tu saya tak nak borak sangat lah, brother. Sorry brother. Payah juga kalau borak benda tu. Buat masa sekarang, kita berehat kali terakhir. Lepas ni kita nak tengok apa pula kejutan daripada penerbit kita untuk minggu ni. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Seperti biasa, segmen-segmen terakhir ni kita akan diberikan Berikan kepada kejutan. produser. Selalunya penerbit ataupun produser kita akan bagi kejutan. Selalu disuruh kita main game. Tapi minggu ni Faiz, Lain macam sikit. dia nak kita emo pula ni. Aduh. Dia nak kita borak pasal persahabatan, pasal friendship. Produser ada satu soalan. Soalan dia mudah. Aku bacakan soalan terus yang ada kat skrin. Soalan dia, apakah sesuatu red flag dalam sebuah friendship untuk anda? Red flag ni bagi tahu dulu audience kita. Mungkin ada yang tak tahu red flag itu apa. Red flag ni macam tanda-tanda yang merisaukan. Tanda-tanda yang anda harus berwaspada. Tanda-tanda yang anda harus berwaspada. Apa red flag dalam sebuah friendship? Aku tak boleh fikir. Aku satu. Satu yang aku ada ni. Red flag bagi aku dalam friendship adalah kalau someone tu dia nak sugarcoat je semua benda. Contoh, kalau aku buat sesuatu yang tak betul. Atau aku buat sesuatu yang detrimental ataupun yang salah ataupun yang akan memudaratkan diri aku ataupun bila aku tanya pandangan ataupun tanpa tanya pandangan, dia tak brutally honest. Dia sugarcoat, tak apa, hang buat je, tak apa. Itu bagi aku red flag. Sebab aku rasa persahabatan yang sebenar harus ada kebebasan untuk mengutarakan pandangan 100% jujur di antara satu sama lain. Sebab honesty tu yang akan bantu. Yeah. So kalau hang tanya feedback, hang perlukan Aku expect jawapan brutal yang, honesty. yang honest. Setuju atau tak dengan feedback tu, itu lagi satu hal. Tapi hang kena ada... Aku sebenarnya dulu kalau penerbit kita tanya soalan ini mungkin 5 tahun lepas, aku rasa aku akan ada a few jawapan yang pasti. Tapi as I grow older, aku memandang friendship ini ataupun persahabatan ini sebagai sebuah cara aku untuk memberikan unconditional love kepada orang-orang yang aku pilih. Kalau keluarga, hang tak boleh pilih. Betul. Kawan-kawan hang boleh pilih. Betul. So, berhubungan dengan itu, aku tak, bila unconditional, hang tak ada syarat. Hang tak ada syarat. Dia baik ke, dia tak baik ke, dia teruk ke, dia perompak ke, itu hal dia. Tapi adakah aku anggap dia sebagai kawan aku? Masih. Tapi kadang-kadang... Jadi, itu yang aku cakap. Jadi, nak kata red flag tu agak keras. Mungkin aku akan put him in his place kalau ada apa-apa. But it's not going to be red flag. Sebab red flag ni hang harus waspada dan hang harus menghindarkan ataupun menjarakkan. Aku tak akan menjarakkan diri aku daripada sahabat-sahabat Tapi aku. mesti ada some things that people can do to us yang akan buat kita... mungkin satu. Mesti ada. Mungkin satu. Dia macam ni. Dia macam ni. Aku faham maksud hang. Sebab kalau contoh member aku ni, one day dia datang, dia beritahu aku yang dia ada buat something benda yang bodoh lah. Benda yang secara prinsip dalam hidup aku ni, aku tak setuju langsung dengan benda tu. Dan walaupun dia terbuat benda tu, aku boleh maafkan dia. Aku akan tegur dia. Aku akan put him in his place. Make sure boleh have that honest conversation. Bawa dia semula ke, bantu dia, bawa ke semula ke jalan sebenar. Tapi aku kekal kawan dengan dia. Aku takkan jarakkan diri aku just sebab dia buat kesilapan. Tapi, kalau dia buat kesilapan tu, dan aku tak boleh nak jujur pun dengan hang. Hang, bila aku jujur tu, dia macam nak tolak aku tepi ataupun dia tak boleh terima. That to me, aku macam, after a while aku macam, kalau aku tak boleh tolong kau, payah. Sorry tak. Sekali lagi, hang tadi hang cakap dalam situasi hang tu dia main dekat hang and dia mengaku kan. It means that dia pun anggap hang sebagai sahabat dia. Okay. Kalau aku mungkin satu. Mungkin kalau aku share benda dengan dia, aku share benda dengan dia. Dengan harapan yang dia tak share dengan orang lain.
Tapi the next thing I know adalah benda ni sudah pun tersebar. Itu mungkin aku takkan teruskan persahabatan dengan dia. Yang tu 100% aku faham lah. Dia boleh kalau setakat pandangan dia tak 100% jujur dengan aku, masih lagi okey. Walaupun aku harap dia 100% jujur dengan aku. Cuma once dah travel ke orang-orang lain, that's not it for me. Mungkin tu red flag yang polis kita cari daripada kita. Kalau hang tadi apa tadi? Aku kejujuran lah. Persahabatan bagi aku perlu ada 100% trust dan kejujuran. Dan kejujuran tu bukan setakat trust tu bukan setakat kalau aku bagi tahu hang kena simpan benda tu. It's not just that. It's the trust is that kalau kita buat something yang tak betul, I trust you to point that to me. Sebab dunia sekeliling aku tak semestinya akan point out benda tu kat aku. Tapi kalau aku trust hang sebagai seorang sahabat, aku trust hang untuk tunjukkan kat aku yang aku ada buat silap. So that aku boleh perbaiki kesilapan tersebut. Instead of hang nak sugarcoat semata-mata, hang nak avoid confrontation, hang nak keep on my good side. Dia macam ni, kadang-kadang dia ada kawan-kawan yang dia tak suka confrontation. So, dia nampak hang buat salah pun dalam otak dia fikir calah ni kalau aku pergi beritahu hang nanti akan cetusnya pergaduhan ke, akan cetusnya perbalahan ke, benda tu meletihkan tak nak aku simpan je. Itu selfish bagi aku. Bagi aku kalau hang dah nampak kawan hang buat silap ni, and if you truly care about them, you would go through the trouble of helping them understand it. Just temporary trouble for greater long. Betul. Itu bagi aku red flag lah kalau dia tak buat macam tu. Baik. So soalan deep hari ni daripada penerbit kita. Kalau korang yang menonton Bola Itu Live tiap minggu, kalau korang ada soalan-soalan pelik-pelik nak tanya kat kita orang, hantar je DM kat aku, hantar DM kat Faiz. Dah lama juga kita tak buat sesi respon kepada... Mungkin next week kita boleh buat Q&A. Boleh? Mungkin next week kita boleh buat Q&A. Aku akan buka sikit Q&A dekat Instagram untuk kita dapatkan soalan-soalan pelik-pelik. Soalan-soalan berunsur hidup daripada penonton-penonton di luar. Buat masa sekarang, aku nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Minggu depan adalah Hari Deepawali. Khamis depan Hari Deepawali. Jadi, aku dan Faiz dah pun rakam Deepawali special episode yang korang boleh tonton pada sangat hari special Khamis. kali ini. Sangat special. Dia tak bola sepak sangat. Dia lebih kepada hidup. Dia lebih kepada filosofi. Dia lebih kepada makan. Korang kena tengok Deepawali special episode minggu depan. Seperti biasa, Bola Itu Live bukan saja anda boleh tonton di Astro Arena 802 ataupun Astro Go. Korang boleh dengar secara audio podcast di aplikasi Shock, di Spotify, di Apple Podcast. Sedutan-sedutan menarik setiap episod juga ada di YouTube Astro Arena. Yap. Jadi, terima sampai kasih. jumpa lagi. Betul. Jumpa anda minggu depan dalam episod special Deepawali. Dan minggu seterusnya pula kita akan jumpa untuk membicarakan banyak lagi benda-benda yang menarik.